Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para penonton, terima kasih sekali lagi kerana sudi setia dengan channel ini di Ibn Rijal, sebuah channel peribadi yang saya simpan sebagai khazanah peribadi untuk saya lontaran cerita, gubahan, perkongsian dan sebagainya. Saya baru belajar buat channel, tak ramai lagi, tapi mudah-mudahan ia menjadi saham akhirat. Mudah-mudahan doakan saya kekal dalam medan dakwah dan selamat diuji daripada fitnah. Hari ini seperti mana yang saya janji dekat tuan-tuan semalam, saya nak cerita tentang seorang sahabat yang saya secara peribadi lah, bila saya baca-baca kisah dia dulu ni, saya kata sahabat ini memang raja pick up line lah. Pick up line ni, bila sebut pick up line, kita akan teringat sebuah tour reunion lah kan. Pick up line, ayat-ayat yang power. Miqdad bin Amir, ini orang yang akan kita ceritakan hari ini. Siapa dia? Miqdad bin Amir memiliki kata-kata dan ucapan-ucapan yang menggugah jiwa. Sebab tu saya kata dia raja pick up line. Dan ucapan-ucapan dia sangat terkesan dan membenam ke hati, dan pandangannya, corak-carik jawapan-jawabannya terhadap setiap persoalan yang ditimbulkan sungguh mengharukan. Sebentar lagi saya akan buktikan. Contohnya, Miqdad bin Amir merupakan seorang sahabat yang namanya disebut sebagai Miqdad bin Miqdad bin Aswad bin Abdul Yaghus. Itu nama, sebab ayah angkat dia nama Aswad bin Abdul Yaghus. Seorang Mekah mengenalinya sebagai Miqdad bin Aswad lah. Sampailah turun ayat larangan berbinkan bapa angkat, maka dia kembali kepada bapa asalnya, binkan kepada bapa asalnya, Miqdad bin Amir. Amir tu bapa kandung dia. Ayat ini turun pada asalnya adalah kepada Nabi SAW, iaitu kepada kisah Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Pada asalnya Zaid itu dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat ini, maka dikekalkan nama ayah kandung Zaid, iaitu Zaid bin Harithah. Jadi antara sahabat lain yang terkesan dengan ayat ini juga ialah Miqdad ini, iaitu Miqdad bin Amir, nama ayah kandung dia, yang mana sebelumnya dikenali sebagai Miqdad bin Aswad, ayah angkat dia. Baik, Miqdad ini saya gambarkan sebagai sahabat yang seperti mana saya sebutkan tadi, pakar. Dia pemacu kuda perang. Sebab dalam era-era awal peperangan Nabi, orang Islam Madinah masih lagi tak nak ada kelengkapan senjata yang cukup, kelengkapan peperangan yang cukup. Dalam perang Badar, tak silap saya, sahabat yang ada kuda cuma 3 orang yang bertanggungjawab yang kuda, iaitu Miqdad, Miswak bin Abdul Miswak dan juga Zubair bin Al-Awwam. Yang lain berjalan dan unta aku saya tak pasti, tapi berjalan lah dalam perang Badar. Saya nak corekkan sedikit kisah perang Badar. Kisah Miqdad ni tak panjang, jadi saya rasa simple lah, sesuai dengan tuan-tuan hari ni rehat, nak rehat, jadi sambil-sambil dengar pendek ya. Miqdad sewaktu perang Badar, bila keluar berita nak berlaku perang Badar ini, Nabi panggil mesyuarat lah para sahabat dan orang-orang Ansar juga. Orang Ansar, orang Madinah ni, daripada sedikit krisis masa tu, dia ada hesitate, dia ada macam perasaan yang, bolehkah kita perang ni kan? Kita nak perang dengan orang musyrikin Mekah ni. Orang Mekah ni orang hebat-hebat, orang kaya-kaya, kelengkapan cukup, kaya-kaya. Kita orang Yathrib ni orang miskin. Sebab Yathrib ni dahulunya dikenali sebagai bumi penyakit. Itu juga yang membawa kepada sejarah kita itibak ihram tu kan, bila kita tawaf tu kita tunjuk bahu tu, sebagai itu Nabi suruh tunjuk dekat orang masa Fathu Mekah yang kami tak sakit lah. Kuat lagi dah. Okey. Tak apalah, tu cerita lain. Tapi nak beritahu, orang-orang Ansar masa tu rasa, bukanlah dia tak mau berjuang, cuma dia rasa macam boleh ke macam tu. Tanpa kita merendahkan para sahabat, cuma saya nak beritahu itu realitinya. Jadi Nabi panggil mesyuarat semua sahabat-sahabat ni, bincang macam mana ni. Itu memang kebiasaan Nabi. So masa tu Miqdad dalam hati dia, aku nak cakap.
Tapi dia menghormati Nabi. Nabi cakap dulu. Lepas Nabi cakap, dia nak cakap. Tapi tak apa, Abu Bakar lebih besar. Abu Bakar cakap. So Abu Bakar cakap. Cakap. Lepas tu dia nak cakap. Betul cakap. Ada Omar lagi. Biar Omar cakap dulu. Omar pun cakap. Selepas Omar cakap, masa tu orang Ansar masih lagi dalam keadaan yang okey, boleh ikut perang. InsyaAllah kita menang. Macam tu lah. Bukan nak kata tak mau, tapi macam mengeluap-luap itu tidak ada lagi. Habis yang Umar cakap, Miqdad angkat tangan lah. Saya tak tahu lah angkat tangan ke tidak, tapi dia cakap. Dia bangun untuk cakap. Ya Rasulullah, saya nak cakap pula. Nabi kata, silakan. Maka dia kata, ya Rasulullah, jomlah kita turun berjuang, berperang. Kami akan turun berperang, berjuang bersama dengan Rasulullah. Dan ketahuilah ya Rasulullah, kami nescaya tidak akan mengatakan kata-kata yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu izhab anta wa rabbuka faqatil. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berjuang seorang-seorang. Kami akan tunggu di sini. Dirakamkan dalam Quran kan ayat itu. Kami tidak akan mengatakan ucapan yang demikian. Demi Allah, kalau Rasulullah bawa kami terjun ke dalam lumpur, kami akan terjun berjuang di kiri dan kanan Rasulullah tanpa kami peduli. Dia kata, demi Allah, kalau Rasulullah bawa kami terjun ke dalam lautan, kami akan terjun tanpa kami fikir. Dan kami akan berjuang di hadapan kiri, kanan dan belakang Rasulullah tanpa kami berunding setapak pun. Demi Allah, dalam medan perjuangan peperangan ini, Nabi kata, turun, kami turun tanpa kami rasa ragu dan berunding sedikit pun. Ucapannya bertalu-talu, bertubi-tubi dia bagi ni. Yang saya sebut ni bukan syarikat ni, itu memang ucapannya. Dengar macam tu, pemimpin kaum Ansar, antaranya Sa'ad bin Mu'az, bangun. Dia terbangun dia. Dia bangun. Saya pun bangun. Semangat. Dia terpesona dengan kata-kata tu. Dia bangun. Kata, ya Rasulullah, jomlah berjuang. Jom, kami orang Ansar akan taat, akan turut, akan setia, akan bai'ah, tak akan lari seinci pun meninggalkan Rasulullah. Jom kita turun. Kenapa? Jiwanya terbakar oleh terkobar-kobarnya dengan bahasa dan kefalsafahan, kepetahan, kepikapan lainan yang dibuat oleh Miqdad bin Amir. Memang padu ucapannya, tuan-tuan. Orang seperti Miqdad bin Amir ni kalau hidup dalam politik tanah air hari ni, saya tak tahulah, habis parti lain kalau. Ucapannya bergegar-gegar. Tuan-tuan, kalau kenang ucapan itu dalam zaman sekarang, mungkin tuan-tuan kata, "Alah, biasalah terjun laut, terjun lumpur." Tapi dalam zaman itu, seorang boleh berkata-kata dengan kepetahan kata-kata dan metafora yang demikian. Itu satu perkara yang ajaib, yang powerful. Itu Miqdad bin Amir. Sehingga beliau menggerakkan tentera turun ke medan Badar. Oleh ucapannya yang berapi-api, mengangkat semangat orang Ansar. Dan mereka bertempur dalam Badar dan memenangi peperangan tersebut. Miqdad bin Amir. Apa lagi yang saya boleh kongsikan lah tentang ucapan yang bergetar-getar Miqdad bin Amir, yang menunjukkan yang saya katakan dia raja pick up line. Saya suka jawapan-jawapan dia yang hebat. Satu ketika Nabi SAW hantar Miqdad bin Amir ni sebentar untuk pergi jadi yang kata apa, Amir lah, untuk jadi macam tok pengulu. Ada yang kata bukan tok pengulu, ada yang terjemah sebagai amil, kutip zakat. Ada yang kata Amir, penguasa, pengulu JKK di satu kawasan yang baru menerima Islam. Nabi hantar dia, Miqdad ni pisat, untuk pergi jadi ketua kat mereka Ustaz. Sebentar kan. Maka dia pun pergi taat kepada Rasulullah. Bila dia balik tu, Nabi, dia pergi rumah Nabi. Satu lagi, Miqdad bin Amir ni, dia dengar saja apa-apa berlaku kekacauan dekat Madinah ke, dengar bunyi pelik ke, dengar suara orang bergaduh ke apa ke, dia akan start kuda dia, terus dia pergi depan rumah Nabi, dia wokok pedang. Dia tengok keliling. Kok ada orang nak main kat Nabi. Tu satu sifat dia, saya lupa sebut tadi. Okay, baik, apa lagi yang saya boleh kongsikan? Lepas yang dia jadi Amir tu, dia balik main jumpa Nabi. Nabi tanya dia, Nabi tanya dia, kaifa wajadta al-imarah? Macam mana pendapat kamu jadi Amir 2-3 hari ni? Nabi lantik dia jadi macam tok mengulu 2-3 hari ni kat satu kawasan. Dia pergi dan dia balik. Nabi tanya dia, kaifa wajadta al-imarah? Macam mana pendapat kamu jadi tok mengulu ni? Nabi baik dengan sahabat kan. Apa pendapat kamu jadi tok mengulu 2-3 hari ni? Apa pendapat kamu? Disebut dalam hadis, fa'ajaba, dia jawab bisidqin azim, dengan kebenaran dan kejujuran yang besar. Dia kata kat Nabi, wallahi
demi Allah ya Rasulullah, Rasulullah telah meletak saya menjadi ketua kat satu kawasan yang menyebabkan di kawasan itu manusia-manusia semuanya duduk di bawah kaki saya, dia kata. Dan demi Allah, pengalaman itu menyebabkan saya, demi Allah, tak akan terima lagi jawatan ketua walaupun hanya perlu menjadi ketua kepada 2 orang. Saya tak mau. Tak, tolonglah Rasulullah, saya tak mau jadi dah. Saya tak mau jadi dah. Kerana apa? Kerana dia rasa tanggungjawab, dia rasa amanah, dia rasa tu. Tapi yang saya nak kongsi kat tuan-tuan pasal ayat dia tu. Demi Allah, saya tak mau jadi dah. Walaupun hanya untuk jadi ketua kepada, kalau walaupun hanya kalau ada 2 orang saya kena jadi ketua kepada dia, saya tak mau. So jawapan dia itu, saya rasa saya suka ayat-ayat Miqdad bin Amir, sebab tu saya kongsikan. Apa lagi yang saya boleh kongsikan ayat-ayat power Miqdad bin Amir? Satu ketika, ini selepas zaman Nabi, Miqdad duduk dengan anak murid, dengan para sahabat yang masih hidup dan beberapa orang tabi'in. Tabi'in ataupun mukhadram, ataupun orang yang tak sempat jumpa Nabi lah. Okay. Sedang duduk macam tu, apa nama ni, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia main, dia tengok Miqdad. Ada yang mengatakan dia pegang, ada yang kata tidak, tapi dia main tegur. Dia kata, beruntunglah kamu para sahabat Rasulullah. Orang Islam lah yang kata ni. Kamu beruntunglah mata kamu sempat melihat Rasulullah. Kami ni tak sempat. Miqdad bin Amir dengar dia kata macam tu. Kalau kita dengar, kita kata apa tuan-tuan? Itu ya, biasalah kita siap buat lagu kan. Kan apa nama ni, lagu apa? Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan. Orang tu kata macam tu lah, cuma orang tu tak menyanyi lah kan. Dia kata, beruntunglah kamu dapat hidup Rasulullah, beruntunglah mata kamu sebab dapat tengok Rasulullah. Biasa tuan-tuan, orang macam kita dengar biasa. Tapi orang yang sebijak Miqdad, dia bangkit. Dia kata, apakah yang menyebabkan kamu teringin nak tengok sesuatu benda yang Tuhan tutup daripada kamu? Terkejut kita. Apakah kamu yakin kalau kamu sempat hidup di zaman Rasulullah dan melihat Rasulullah, kamu confirm jadi macam kami? Ataupun kamu mungkin terjerumus ke dalam lemah-lemah neraka? Berapa ramai orang yang sempat hidup dengan Rasulullah, zaman Rasulullah, dan melihat Rasulullah, yang akhirnya dengan sebab kehidupan mereka pada zaman Rasulullah itu, mereka terjerumus ke lemah neraka. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Berapa ramai yang sempat melihat Nabi, yang akhirnya dengan penglihatan itu mereka masuk neraka. Confirmkah kamu kalau Tuhan lahirkan kamu pada zaman kami, kamu akan turut jalan kami dan bukan jalan mereka? Sepatutnya kamu tak mempersoalkan benda ini, tetapi sepatutnya kamu perlu mengucapkan syukur kerana Allah Ta'ala menyelamatkan mata kamu dan menghidupkan kamu pada zaman yang lain kerana Allah tahu keadaan kamu. Wah, satu ayat yang cukup mendalam. Sebab tu kita nak pujuk diri kita balik. Kadang-kadang Tuhan lahirkan kita pada zaman ini ada sebab dia lah, kan? Mungkin Tuhan matikan kita awal sebelum zaman Dajjal. Mungkin kalau kita hidup zaman Dajjal, mungkin kita akan ikut Dajjal. Jadi ucapan yang demikian dari saya baca, saya tahu orang sehebat dan sebijak Miqdad bin Amir ni saya kena cerita. Walaupun mungkin cerita dia tak berapa panjang, tapi menarik kan. Itulah Raja Pick Up Line, Miqdad bin Amir. Jadi petani mungkin ringkas sikit hari Ahad. Jadi selamat berbuka puasa. Esok kita akan sambung dengan sahabat seterusnya. Hari ni tak ada clue. Assalamualaikum.